Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai semua, selamat petang. Berjumpa lagi kita untuk petang ni. Petang cuaca di banyaknya nyamuk. Cuaca di Kota Baru panas dan petang-petang ni kata banyak saya kata biasa kalau untuk petang ni saya banyak sharing mengenai macam mana kata saya buat bisnes, macam mana saya boleh ada team. Nyamuk. You tengok komen clear ke dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pergi berderak pun mesti ramai orang tak say nak pergi. Duduk rumah lah. You tengok komen dulu, clear ke tak? You tengok komen dulu, clear ke tak? Tengok komen dulu. Ui. Salam Nori. Waalaikumsalam. Tak clear? Serai hari sini. Macam. Clear ke tak saya punya live? Clear ke tak? Clear ke tak? Clear? Mana? Mana yang mentah? Okay. Clear. Okay. Clear dah. Duk makan duku nampak tu. Ha dah. Masuk weh. Ha. Okay. Biasa kalau petang saya akan sharing. Okay. Untuk kalau ramai yang tanya saya, Noris, macam mana Noris boleh ada keberanian untuk nak pergi menjaja, untuk nak buat bisnes ni? Macam mana keberanian tu? Datang bila mana? Kenapa saya ni tak ada berani seberani Noris? Saya nak juga berani macam Noris juga. Saya nak buat bisnes tapi takut. Saya nak buat bisnes tapi saya ni tak yakin dengan diri saya. Saya nak buat bisnes tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya pandai buat, cuma saya tak pandai nak promote. Saya pandai buat, cuma saya tak pandai nak jual lagu mana. Tak reti nak menjual, tak pandai nak menjual. So kalau you tanya saya macam mana saya dapat keberanian dengan suara clear, picture tak berapa nak clear. Lemuh lah aku. Alalah. Clear ke tak ni? Clear ke tak saya punya line ni? Clear tak? Okay lah mentah. Clear ke tak? Gambar okey tak? Gambar.
Clear. You all kalau tak clear, you all type kat komen dia tak clear. Kita kok ah. Kita kok akan motek. Okey. Macam mana kalau gambar pun comel dah. Okey. Kalau you all tanya saya macam mana saya dapat kekuatan, macam mana saya dapat keberanian untuk saya nak buat untuk saya nak buat bisnes, untuk saya nak buat live. Macam mana saya dapat? Benda tu adalah disebabkan oleh push factor, keadaan yang memaksa saya untuk saya nak berubah. Keadaan sekeliling yang memaksa saya untuk saya nak berubah. Keadaan, tahu tak? Keadaan itulah yang menyebabkan saya terpaksa memberanikan diri untuk nak buat bisnes, untuk nak keluar daripada kepompong biasa-biasa, tahu tak? Saya dah kata, bukan kita tak bersyukur. Saya bersyukur dengan kehidupan saya. Cuma saya nak biar lebih senang lagi untuk saya nak membantu ramai lagi. Saya nak biar orang sekeliling saya pun, big Y saya pun dalam keadaan yang kewangan dia stabil. So, you all tanya saya macam mana saya dapat kekuatan, keberanian adalah dari keadaan yang memaksa saya buat lagu ni. Keadaan yang memaksa saya berubah. Keadaan yang memaksa saya untuk saya nak buat bisnes. Keadaan juga yang memaksa saya untuk saya nak buat live. Ini benda ni, tahu tak? Keadaan untuk saya nak berubah dari segi kehidupan saya, dari segi bisnes saya. Saya nak berubah. Saya tak nak ditakut yang lama. Saya dah bosan dah duduk di dunia yang biasa-biasa. Saya dah bosan, tahu tak? Saya dah rasa macam tak nak dah hidup dalam keadaan yang tak ada duit. Saya tak nak, tahu tak? Saya dah bila kita tak ada duit, bila kita tak ada apa-apa, orang hina kita, orang memandang rendah kita, orang mempelekehkan kita. Itulah sebab kenapa saya berani mencuba. Itulah sebab kenapa saya berani buat live setiap hari. Saya konsisten buat live. Saya berani pergi menjaja. Saya berani buat bisnes. Itulah sebab, tahu tak? Keadaan yang memaksa saya untuk saya nak berubah, untuk saya buat benda tu, untuk saya nak berubah kehidupan saya. Saya nak berubah kehidupan saya lebih senang. Lebih bila kita senang ni, bila kita ada duit ni, memanglah duit tu tak boleh nak masuk kubur. Memanglah duit tak boleh nak masuk kubur. Tetapi dengan duit kita boleh bagi manfaat dekat orang. Dengan duit kita boleh bahagiakan orang. Dengan duit kita boleh bagi sumbangan lebih dekat orang. Dengan duit kita boleh bagi zakat dekat orang. Tahu tak? Dengan duit, everything dengan duit, tahu tak? So, untuk kita nak dapatkan duit yang lebih, kita kena memaksa diri kita untuk berubah. Jangan nangis. Tak boleh, saya tak boleh. Kalau saya cerita pengalaman saya ni, rasa macam tak boleh. Sedih, tahu tak? Sedih sebab you all tak alami macam saya alami. Sedih, tahu tak? Sedih. Kata saya buat sebabnya saya nak hidup saya saya nak bebas daripada kewangan. Tahu tak? Walaupun orang bangkang saya, walaupun orang hina saya buat bisnes, macam-macam, tahu tak? Macam-macam. Macam-macam orang kata, macam-macam orang you all akan, yang mana yang buat bisnes, you all akan alami juga benda tu. Tapi situasi tu berbeza lah. Situasi yang berbeza. Sebab apa? Sebab bermula saya adalah saya menjaja. Tahu tak? Saya pergi menjaja daripada sekolah-sekolah. Orang hina saya. Orang mempelekehkan saya. Orang kata saya macam-macam. Orang halau saya. Tahu tak? Orang halau saya. Tahu?
Ya Allah, kotornya kereta aku. Aduh. Kereta saya tu kan. Tak tahulah. Mungkin dia dengar tu dia kata nak beli kereta lain. Dia rasa macam gosok dia macam yalah sebab saya bermula dengan kereta ni je saya bermula. Lepas tu bila saya kata saya nak saya mesti ada kereta impian kan. So bila saya kata saya nak itu kereta, tahu tak. Jadi dia macam ngaju merajuk lah. Betul Norris, keadaan yang memaksa kita untuk berubah dari segi kewangan. Yes. Sebab itulah kalau kata you all tanya lagu mana saya beraninya, yakinnya, ya. Sebab setiap tanduk kita orang perhatikan. Sebab setiap pergerakan kita orang tengok. So, setiap pergerakan apa sahaja kita kena berani. Kita kena yakin. Kalau kita cara percakapan kita pun tak yakin, macam mana kita nak mencari customer? Macam mana customer nak trust dengan kita, nak percaya dengan kita? Customer tak akan percaya dengan kita kalau kita ni gitu. Nanti tak yakin tahu dah cara kita bercakap tu. Cara kita bercakap, cara kita komunikasi tu benda tu. Tahu tak? Saya Nori kan cerita pengalaman sendiri. Oi, you all kalau tanya saya pergi menjajah lagu mana saya struggle buat bisnes. Sampai saya tak ada sale langsung. Sampai satu bulan tu sale saya tak sampai pun 1,000. Sale saya tak sampai pun 1,000. Tahu tak? You fikirlah saya nak bayar kereta lagi, nak bayar insurans lagi, nak bayar tu lagi, nak bayar ni lagi. Tahu? Tak sampai pun. Orang kerja pun dapat gaji 900. Habis cekap 1,200, 1,500. Buat bisnes ni, gitulah buat bisnes. Time di atas, yes, kita atas. Tapi kita kena kata berwaspada, sentiasa berwaspada, sentiasa kata bukan nak tunjuk kemewahan tu, nak benda tu duit yang ada tu saya kata saya guna untuk saya nak kembangkan bisnes saya. So duit, walaupun duit masuk banyaklah juga duit masuk banyak, tapi kita nak guna duit tu untuk kita nak kembangkan kita punya bisnes kita. Tak boleh lagi nak jali-jali tu, belum masanya lagi. Belum lagi. Assalam sis, saya dah cuba topi coklat malt, sedap walaupun dah sejuk tapi tak keral. Rasa macam lemak, tak muak walaupun saya tak join lagi PJJ. Sis, thank you sis dengan resepinya. Ramai bagi feedback yang bagus buat biskut, kek yang Nori yang ajar dalam live. Semua menjadi alhamdulillah. Assalam Nori, baru kesempatan tengok live, baru habis kacau surah daknya surah. Pergi awak sini surah. Dunia sekarang memang duit adalah segala-galanya dia. Kita nak dapat duit lebih ni, kita kena berani. Kena berani buat pun. Orang tak buat live, kita buat live. Kapan saya mana ada buat live? Saya buat live dah. Tu peliknya orang tengok saya pelik dah buat live. Orang tengok saya pelik, sentiasa beringat bila di atas, ya. Orang tengok saya pelik, dia ni buat video ni, tengok video ni, dia ni. Tak pernah tengok orang buat live. Tiba-tiba tengok saya buat live, macam pelik lah ke. Tapi masa mula-mula tu memang saya macam, rasa menyesal pun ada ke buat live apa semua ni. Tapi lepas pada tu rasa macam, best pula sebab apa best? Sebab impact dia dengan hanya zero cost marketing. Buat live ni tak perlu bayar apa-apa pun. You nak marketing apa semua tak perlu bayar pun. Free lah. Orang bayar free lah kau ya. Merajuk tu kereta Nori.
ada selesai juga. Tak boleh. Kereta tu bagi ong kat saya dah dok. Bagi ong. Tak boleh jual. Sampai bila-bila saya tak akan jual. Tak akan jual. Kereta saya tak akan jual. Sebab apa? Sebab kereta ni lah membawa tuah dekat saya. Kereta ni lah membawa ong dekat saya. So, tak boleh lah. Tak boleh. Buat orang kata kita biasa lagu mana kita nak suruh jadi yakin sebab pengalaman tahu dok. Pengalaman itulah yang menyebabkan kita ni jadi seorang yang yakin. Apa sahaja tindak tanduk kita tutur cara kita ni yakin dok. Buat orang yakin tahu dok. Kita seorang kata kita baru nak buat bisnes. Kalau diri kita ni tak yakin, lagu mana kita nak buat benda tu? Lagu mana kita nak cari customer? Macam mana nak dapatkan customer? Tak akan dapat sebab diri kita tak yakin. Diri kita tak berani. So memang tak akan dapat customer. So you all kena tukar you all punya mindset. You all kena kata duduk. Kalau you all nak belajar, lagu mana kalau you all tanya saya macam mana nak belajar buat live ke, macam mana nak buat video ke, you all duduk depan cermin bercakap. You all duduk depan cermin bercakap. Macam tu lah you all duduk depan. Gini lah ibarat macam saya ni duduk depan cermin. Sedap weh. Mamak teh masak dah weh. Mamak tehnya. Buah rambutan sudah masak. Sedap makan mamak teh. Lah musim buah ni banyak tu. Banyak lah. Boleh lah kata. Masak lebih. Nak tengok? Nak saya bawa you all dia. Baru ni saya tunjuk dekat you all tak masak lagi. Ni masak dah. Masak dah. Awak. Macam ni rambutan kuning. Masak dah lah sikit ni. Masak dah. Banyak kau? Tu dia. Masak dah. Tengok Sudah masak. Hui, banyaknya. Ya Allah, banyak weh sini weh. Masak dah weh. Masak dah. Ui, boleh capai je tu. Boleh Ambil gini ya. Ambil gitu je. Ui. Sudah masak. Apa ni? Ui. Sekejap ambil.
Kodoko belum masak lagi. Kodoko tak masak lagi. Boleh capai je tu. Boleh je. Assalamualaikum. Ni masuk kebun ni. Nyamuk banyak ni. Assalamualaikum, selamat petang Nori. Kita baru sudah meroti. Sambil-sambil makan roti tengoklah Nori. Semoga Nori sentiasa dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Saya punya ibu saya insyaAllah akan keluarkan. Saya akan keluarkan ibu. Sudah siap dah. Berapa pula. Buat lah dok. Banyak gila tau dok resepi-resepi. Saya pun tak sangka saya buat banyak gila. Saya buat sepanjang live saya setahun. Saya buat live sepanjang setahun saya buat live. Saya kata banyak resepi-resepi yang saya masukkan dalam tu. Kalau saya terlepas pandai tu, resepi-resepi tu you kena tengok balik dekat page deh. Sebab dalam tu memang yang saya rasa yang tu yang saya buat. So saya buat satu-satu semua. Ibu tu. So belum saya baru siap je. Belum nak edit apa semua lagi. Belum lagi. Tak itu lagi. Banyak lagi. Baru first step orang kata baru. Banyak lagi lah. Banyak step lagi. Kita ada motel kuning je. Saya ada motel kuning, merah, ada belakang. Buat motel apa? Motel anak sekolah ada, motel apa tu motel griot tahu. Alhamdulillah. Belah Perak baru je habis musim buah. Syok ada dusun buah keliling rumah ni. Syok tambah-tambah sekarang ni bila kita dah tahu dah. Kita dah pandai dah susun jadual apa semua. Rasa macam betul-betul lagi cedung. Tahu dah. Betul-betul cedung. Betul-betul apa tu? Tanam pokok, sapu sampah. Tahu dah. Dulu mana ada. Ni sekarang ni kata saya dulu buat kek je. Harga berapa sih ibu? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi berapa. Tak tahu lagi. Belum siap. Tak tahu lagi. Aku tak tahu lagi. Baru siap. Tak tahu ke harga dulu. Isi tu penting. Orang kata isi dalam buku tu penting tu. Dalam e-book tu penting. Tahu tak? Harga tak. Harga sebab tu lah saya kata. Harga tu bukan ranking pertama. Bagi saya, harga tu bukan ranking pertama. Sebab saya, mula-mula saya buat. Saya tak fikir dulu pun harga. Saya buat je. Saya buat dulu. Lepas tu, baru tengok lah ke mana kejadian dia. Berapa yang saya boleh siapkan. Tadi, saya baru siap lah. Edit gambar apa semua. Duduk dengan saya ada lagi lah. Belum lagi. Ada lagi. Banyak lagi sebenarnya. Ada lagi saya kena tambah-tambah. Sebab kalau saya duduk dia balik. Ada lagi. Saya tak masukkan. Ada lagi resepi-resepi yang saya terlepas pandai. Saya ingat balik. Dan saya kena masukkan dalam tu. Banyak lagi lah. Banyak lagi. Enggak senang. Tak senang nak senang tahu tak? Tak senang nak senang. Sangat senang nak susah. Sangat senang nak susah. Sangat senang. Lagu mana sangat senang nak susah? Tak payah buat apa-apa. Tak payah nak fikir nak buat okey. Bulan depan nak buat geliam. Bulan depan tu nak buat apa? Tak payah fikir. Tak payah fikir. So kalau tak payah fikir gitu, susah. Kalau makin lama, makin susah. Makin lama, you apa tak jumpa brand saya. Makin lama, gitulah tahu tak? Sedapnya mocktail fresh. Yolah. Ada yang tanya saya. Apa tu? Ada yang tanya saya. Macam mana saya pergi menjajah. Okay? Saya pergi menjajah.
Saya dengar lah sedih lah dok. Kalau saya teringat, kata teringat kenangan pergi menjaja tu, sedih amat tau dok. Sedih sangat-sangat. Sedih. Tahu sedih apa? Sebab bila kita pergi menjaja ni, orang pandang lekeh dekat kita. Orang memandang hina. Orang merendahkan kita. Dia ingat kita ni lepas UPSR kan, lepas PMR, lepas SPM kan, tak kerja buat. Tak masuk, tak sambung belajar. Tak buat. You ingat lagu tu? You all kena ingat. Tukar mentaliti. Sebab sekarang ni, orang yang keluar degree ke, master ke, PhD ke, ramai gila yang menganggur sekarang. Ramai. Dekat 1 juta tau dok. Dekat 1 juta yang sedang menganggur sekarang. Sedang menganggur. Sedang menganggur sekarang. So, orang kata tukar mentaliti. Sebab sekarang ni memang ramai yang buat bisnes. Sebab apa? Sebab tak ada kerja. Sebab tak ada kerja. Tak ada kerja. Dan tekanan kerja terlampau tinggi. Yang menyebabkan orang kena cari buat bisnes. Sebabnya dia nak skip. Orang kata nak skip tenaga pekerja. Tapi nak tambah ke tenaga skop kerja tu nak tambah. Tapi pekerja nak sikit. Pekerja nak sikit. Skop kerja tu bertambah. Siapa dia nak? Siapa dia nak? Tahu tak? Siapa dia nak? Kita pergi kerja stres setiap hari. Tahu tak? Stres. Setiap hari ke stres. Setiap hari stres. Sebab itulah orang dah lah gaji pun tak pandai. Gaji sikit. Tahu. Semangat nak buat bis coklat emas dulu. Sebab topping yang sis bagi resepi tu berbeza dengan yang pernah saya rasa dulu. Mana ni? Kat mana? Nori jatuh bangun dalam perniagaan ni biasa bagi saya. Sampai menangis mengadu dengan suami. Tapi berkat kesabaran dan semangat dan dorongan dari anak-anak saya, berjaya mengatasinya. Sekarang Alhamdulillah perniagaan semakin maju. Kena menangis dulu. Saya sampai saya menangis. Orang hina saya, orang pelekeh saya, sampai saya rasa macam lost. Dan saya masuk dalam kereta. Saya masuk dalam kereta menangis. Saya menangis sekuat-kuat hati. Semasa tu saya sorry. Saya ingat lagi. Masa tu member saya tak ada dah. Sebab member saya tu mula-mula memang dengar dia. Lepas tu hilang gaib. Dia tak tahu mana. Lepas tu hilang. Lepas tu jumpa balik. Gitulah. Masa mula-mula tu dia tak tikam lagi saya belakang. Tak tikam lagi. Masa tu dia ada krisis dengan dia punya family. Dan masa tu mula-mula mula-mula tak nampak lagi lah. So lama lepas pada tu hilang gaib. Dia tak tahu mana. Lepas tu saya pergi pergi menjaja ni. Ada pergi menjaja sore. Ada yang saya suruh ajak member saya buat teman. So benda ni banyak saya pergi sore lah. Banyak yang saya pergi sore. Sebab kalau saya ajak member, saya kena pergi ambil rumah dia pula. Kerja pula aku. Nak pergi ambil, nak pergi atas. Nak pergi ambil, nak pergi atas. Lepas tu lepas masa saya pergi menjaja sore, kata saya dihina. Saya sampai sekuat-kuat saya pun, setabah-tabah saya pun, saya rasa macam hinanya aku. Hinanya menjaja ni. Sampai orang kata, sampai cikgu kata, Dek, tak nak buka kedai ke? Dia ingat kedai ni buka kedai RM1-RM2. Dia ingat kedai ni RM1-RM2. Kalau mu bagi modal tak apa. Tahu tak? Kita nak buat kedai pun kita kena tahu kata berapa ramai kita punya customer. Lepas tu nak buat kedai banyak lagi. Kedai tu kena kata kedai tu kena renovate balik. Banyak step tahu tak? Bukan kata buat kedai agak buat lalu kedai.
Ramai tahu tak. Bila saya pergi menjaja tu ramai yang suruh saya, adik bukalah kedai. Adik bukalah kedai. Ha cikgu, Ha saja. Tapi dia orang tak tahu. Nak buka kedai ni bukan barang RM1 RM2. Bukan barang RM1 RM2. Tahu tak? Bukan barang RM1 RM2. Yang dulu tu hak orang lain sih resepinya. Noris ambil STPM ke dulu. Lepas saya ambil SPM, saya ambil STPM. Apa tu? Saya ambil STPM sebabnya time tu tak tahulah saya tahu rasa malas je nak tahulah kan. Tiba-tiba rasa ambil STPM. Lepas tu sebabnya SPM ni kalau kita masuk U, banyak skop dia. Lepas tu lah kita duduk kat rumah dengan duduk masuk U ni lain. Lepas tu STPM ni dia punya macam sekolah ke. SPM macam sekolah, tak yuran pun berapa je. Saya masuk SPM. Lepas STPM baru saya sambung buat sambung belajar balik. Saya sambung belajar balik. Saya sambung degree. Saya sambung degree lepas 3 tahun. Lepas tu habis je saya sambung degree, saya diterima untuk buat master. Tapi saya tolak buat master sebab dalam masa sama saya lepas habis je degree, lepas habis degree saya dapat tawaran untuk master dekat UKM. Tetapi dalam masa sama saya dapat tawaran untuk master dan saya dapat kerja. So saya pilih untuk bekerja lah sebab yalah belajar 3 tahun nak pala nak mikir pula nak ngaji ni. Sambung buat kerja. Saya tangguhkan, saya kata saya lepaskan buat sambung buat master. Benda tu dan saya kerja kerja kontrak bahagian finance. Itulah perjalanan saya. Assalamualaikum Nori. Baru siap buat bergedil popiah. Baru boleh tengoklah Nori. Wow. Lepas saya terpaksa sebab bila kita ada 2 pilihan, kita terpaksa lepaskan satu. So saya terpaksa lepaskan saya punya master saya bekerja dan tak sampai setahun pun saya kerja sebab saya stres tau tak. Saya tak boleh nak bekerja. Jiwa saya tak sapa. Jiwa saya tak boleh dengan bekerja dan saya balik kampung. Saya pun buat kerja kampung gitulah. Buat kerja kampung. Buat kain, buat kilang dekat kilang batik. Lepas tu buat bisnes juga sikit-sikit. Start bisnes umur berapa Allah? Saya start bisnes saya start berniaga saya ketika umur saya darjah 3. 9 tahun saya dah buat bisnes dah. Saya dah start belajar buat bisnes. Saya beli kacang. Itu memang bisnes. Bisnes dulu tak sama dengan sekarang. Sekolah dulu boleh je buat bisnes. Sekolah dulu boleh je. Sekarang ni tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak buat bisnes sebabnya cikgu marah. Tahu tak? Buat bisnes ni. So saya dulu saya buat bisnes. Saya beli kacang, saya jual 20 sen satu. Habis jual pula nasi lemak. Habis jual pula nasi kabu. Habis. Tahu tak? Jual belaka dulu. Orang bawa buku. Dalam beg orang bawa buku. Tapi saya dalam beg saya bawa nasi. Itulah saya. Tahu tak? Itulah saya. Saya masuk saya sambung belajar pun saya stay buat bisnes kok. Saya buat bisnes saya ingat lagi. Saya buat bisnes masa tu saya SEM 4. Dan
Masa tu sem 4 dia. Sem 4 tahun kedua Sem 4 tahun kedua saya start buat bisnes. Dan saya start dengan saya jual buah potong. Saya jual buah potong RM1 satu. Saya pergi beli dekat pasar ke apa Seri Kembangan tu. Pasar besar Pasar besar tu kat Seri Kembangan. Saya ingat lagi, saya pergi dengan member saya. Saya pergi beli dekat pasar Seri Kembangan tu ke. Ada satu pasar agak besar situ dekat Seri Kembangan tu. So saya akan pergi situ. Saya naik motor. You all bayangkan lah. Tapi sebab minat minat bisnes ni rela pergi. Sebab apa? Sebabnya situ murah. Sebab dia pasar besar. So pasar besar dia murah lah. Nak beli buah-buah. Saya belilah buah jambu batu. Saya beli buah nena. Saya beli buah mangga. Buah apa lagi beli. Banyak jugalah saya beli. Saya beli buah-buah situ. Balik tu saya akan makan cendol. Saya ingat lagi. Balik tu saya akan makan cendol dekat UKM. Kalau siapa yang duduk kawasan UKM dia tahulah. Siapa duduk kat kawasan Bangi tu dia tahu. Dekat UKM tu, laluan ke belakang tu. Sebab saya dulu saya study dekat quiz dulu. So belakang tu saya akan berhenti dekat cendol. Sekarang ni tak ada. Saya tak tahulah dia duduk mana. Ada makan situ. Pasar Borong Selangor. Pasar Borong Selangor. Saya akan pergi Pasar Borong Selangor tu. Tengok hari lah. Kalau biasa hari, tak ingat dah saya. Hari Selasa, hari Isnin ke Selasa, saya tak ingat dah. Saya pergi. Bila mana saya tak ada kelas ke, saya pergi Pasar Borong. Pasar Borong Selangor. Dekat Seri Kembangan tu. Dekat Seri Kembangan tu ada pasar borong saya pergi situ. Saya pergi naik motor, naik kereta, sewa kereta. Saya pergi situ. Lepas tu mula-mula saya pergi kat Pasar Kajang. Pasar kat Kajang tu. Tapi buah situ mahal sikit lah. Agak mahal sikit. Kita nak auto lebih sikit So saya kena pergi Pasar Borong Selangor tu lah. Pasar Borong kat Seri Kembangan tu. Saya akan beli situ buah-buah apa semua. Lepas tu balik saya akan singgah dekat tepi, kat laluan belakang. Kalau siapa yang biasa laluan belakang UKM tu laluan lama tu, jalan lama tu, ada situ ada satu kedai cendol. Saya tak tahulah kedai tu duduk mana lah ni. Tapi memang tak ada lah. Sebab sekarang ni dia tengah kata pembinaan situ So tak ada dah kedai tu. Dulu memang saya akan berhenti situ makan cendol, makan laksa. Laksa Penang situ. So itulah rutin saya dulu. Rutin saya dulu saya akan singgah situ dekat pagar tu. JJ lagi. Tahu tak? Saya akan singgah. Saya singgah dengan member saya. Makan situ. Lepas tu bawa balik hostel. Sebab dulu saya duduk hostel. Lepas tu saya akan potong-potong dia malam tu. Lepas saya akan potong. Saya buat dulu saya buat packaging, pack kecil-kecil lah, RM1 So boleh lah dalam satu malam tu, boleh lah dalam 200. Bahagilah, dapatlah 100 orang. Dapatlah untung tu. Untung tu lah yang saya gunakan. Saya buat untuk tesis saya. Saya ada tesis untuk sem 5. Saya start buat tesis. Saya tak ada praktikal. So saya ada tesis. Saya akan buat tesis. Lepas tu saya dengan duit tu jugalah saya pergi, orang kata boleh pergi berjalan. Saya pergi Cameron. Silap saya tak ingat lah. Cameron. Dengan duit tu lah tak keluar sikit abuk. Cendol rimba. Cendol rimba bawah pokok teras. Jernang. Betul. Cendol rimba. Cendol rimba. Tepi tu ada dia macam pondok gitu. Lepas tu dia macam atas tebing gitu sikit atas tebing sikit. Siapa yang duduk kawasan tu dia tahulah cendol tu. Memang sedap lah cendol situ Memang cendol dia. Saya pergi. Memang kalau saya ingat, saya pergi kat tempat saya study tu, saya lalu kawasan belakang tu, memang berubah habis lah. Kawasan jalan tu ada lagi Tapi memang teringat lah. Saya teringat kawasan tu. Lepas tu
Cendol rimba tu duduk mana? Bawah pokok teras jenang. Sekarang pindah dekat Tasik Cempaka Bangi. Tasik Cempaka Bangi. Okey. Screenshot bentar. Sebab minggu depan saya nak pergi. Bolehlah ajak member saya tu pergi. Sajalah jalan-jalan. So, saya akan balik. Balik lepas tu masuk. Siapa dia pula tu? Hello? Dekat Petronas tahu? Lepas tu pergi straight je. Lepas tu pergi straight je, lepas tu ambil kiri. Daripada kau tahu? Okey, pergi straight sikit, lepas tu masuk kiri. Lalu jalan tu. Okey. Alik kan pagar hijau tu. Pergi straight, jumpa pagar hijau, ambil kanan, lepas tu belakang rumah kayu Kaloring. Okey. Salam. Tak beli je Kau dah ke Tasik Cempaka kat PKNS sebelah library. Nanti nak kita tengok. Lama dah saya cari tahu dah. Lama gila dah. Saya cari gimana lah cendol ni. Gimana lah laksa ni, lama dah saya nak makan tahu dah. Lama sangat dah. Yalah 10 tahun dah kot saya tinggal. 10 tahun dah. So lepas saya beli saya beli lepas tu Jaya Jasko. Apa? Oh, masih muda lagi dah berjaya dalam bisnes. Cendol. Tasik Cempaka nanti saya nak pergi. Nori ni dah kahwin ke belum kahwin dah? Saya kahwin dah. Lepas tu balik tu saya akan potong-potong. Saya rehat lah mentah. Lepas kata dalam pukul 3 gitulah, 3 pukul 4 saya akan potong lah. Saya akan potong buah tu, saya akan potong. Lepas tu bila saya potong, saya akan potong, saya akan packing. Lepas tu bila saya dah packing, saya akan letak dalam polystyrene. Lepas tu saya akan beli ais. Beli ais macam dalam pukul 9:30 gitulah saya akan beli ais. Lepas tu letak dalam tu. Tak ada, kita duduk hostel mana ada tempat sejuk. Itulah cara saya buat, tahu tak? Sejuk je, okey je. Saya beli ais tu RM1, RM2 gitu lah. Saya beli ais, saya letak dalam tu, dalam box putih tu. Lepas tu malam lepas maghrib saya akan pergi jual lah, menjaja daripada bilik ke bilik. You apa-apa lah. Kalau hostel ni, kalau hostel student ni ramai banyak bilik. Banyak sangat bilik. Itulah cara saya, tahu tak? You all nak cara yang you all tak tahu nak jual mana. Itulah cara dia. Itulah cara dia yang sangat senang sebenarnya. Sangat senang. You all kata bukan semua orang boleh buat, tapi dengan keberanian boleh. Kita mampu boleh buat benda tu. Saya akan ketuk satu pintu. Assalamualaikum. Saya jual buah potong. Saya jual buah potong RM1 je. Lepas tu dia kata, buah apa? Nanti tanya lagi buah apa? Kita pun tunjuk lalu buah tu. Lepas tu dia akan beli lah. Student ni dia tak beli sah. Bagai student ni dia lapar, tahu tak? Bagai student ni dia lapar. So bila lapar ni dia akan membeli. Lagi tengah malam lagi dia beli. Mula-mula ni tak asyik lagi. Mula-mula maghrib, lepas maghrib ni adalah laku. Okey lah juga Saya jual lepas maghrib sampailah pukul 10 gitulah. 10:30 tengok tu kalau tak habis pun kalau tak habis pun tak sampai 10.
Kalau tak habis pun. Biasa gitulah buah potong tu. Saya bukan buat setiap hari. Sebab saya ada kelas juga kan. So saya tengok hari-hari tertentu. Biasa hari saya akan buat hari Isnin, Rabu, Khamis. Selasa sebab saya ada kelas. So saya akan buat Isnin, Rabu, Khamis. Ataupun Selasa, Rabu, Khamis gitu lah. Saya tak ingat lah. Itulah rutin saya. Masa SEM 4. 4, 5, 6. Saya buat. So selepas saya habis study, saya sambung kerja. So bila saya sambung kerja, saya pun tak cukup duit weh. Duduk KL tak cukup duit. Hari Minggu, Sabtu Ahad. Mama, ayo tu. Ni. OJT. Saya kata saya lepas habis study, saya sambung saya kerja. So saya kerja, lepas tu saya kata saya buat juga part time, jual buah juga. Saya jual buah dekat UM tahu tak? Saya ni bukan student UM, tapi saya berani pergi UM. Gila sangat sedap. You all duduk KL, kalau you all tak ambil peluang pergi jual dekat UM, UKM, UIA, memang rugi, tak amat rugi. Sebab apa? Sebab student dia terlampau ramai. Student dia terlampau ramai dekat UM, UKM, UIA ramai. Ramai. So saya pergi jual setiap hari Minggu. Satu Ahad saya pergi lah. Sebab satu Ahad je kan saya cuti. So saya pergi lah satu Ahad. Boleh lah. Satu malam saya tu lebih lah sikit saya buat dalam 300 lah. Balik saya jual dekat UM tu. Siapa tu? Mentah. Kerepek kata. Satu bot je ke? Okay. Wih, kerepek ketah dah sampai dah. Boleh post lah. So saya kata saya balik daripada menjual dekat UM tu, saya akan makan char kway teow. Kalau you all duduk dekat kawasan tu panggil apa kawasan tu dekat UM tu kan. Kita naik balik kita nak pergi kita naik flyover tu kan. Daripada UM naik flyover pergi dekat, saya tak tahulah dia situ dia dekat LRT tak silap. LRT tu bawah dia tu ada char kway teow Bawah dia tu ada char kway teow. Tu lah tempat saya lepak dulu. Lepas habis jual, saya akan lepak dengan kakak saya situ. Sebab saya pergi jual dengan kakak saya. LRT. Situ LRT. Tahu belaka papamu ni. Tahu belaka. Saya pergi char kway teow. Tapi tak tahulah char kway teow tu ada lagi ke tak haula ni. Saya not sure. Tapi memang situlah yang paling best lah. Saya makan situ char kway teow tu lah. Kat area flat. Tepi tu Tepi tu kalau kita pergi daripada UM, kita naik flyover, lepas tu kena U-turn Kena U-turn, lepas tu tepi dia macam jantah tepi gitu lah tepi-tepi jalan tu. Ada lagi. Situlah tempat saya lepak dulu, char kway teow. Tepi jalan je. Habis tu tak tahulah. Habis ada kerang kerang bakar pun sedapnya. Situlah tempat saya dulu hari Minggu. Situlah saya makan. Lepas habis saya jual, makan situ lah. Tahu kat area flat LRT depan sikit dia tepi jalan ni je. Dia buka lah meja-meja tu. Kalau macam apa tu bandar mari kau kena lah. Tapi kalau orang makan tu tiba-tiba bandar mari, terlepas lah makan dia tu. Gitu lagi. So
Saya makan situ lah. Saya akan makan situ. Memang cakwiti dia memang tak boleh lawa tempat lain. Memang sedap ah. Memang cakwiti dia sedap situ. Saya lama dah tak pergi situ sebabnya yolah nak jual apa situ ke? Tempat kawasan jam kot situ. Kawasan jam. Saya banyak main dekat area Shah Alam lah. Shah Alam Kelang tu je saya main. Kawasan tu je saya main. Itulah pengalaman saya. Lama jugalah saya jual tu. Saya bekerja tapi saya hari minggu saya stay jual juga. Saya akan ketuk pintu. You all yang mana buat duduk kawasan tu, you all pergi ketuk pintu. Student ni lapar tau dah. Dia jenis lapar. So you all ketuk pintu. Ketuk pintu. Nescaya dia akan buka. Jenis orang tak ketuk pintu tu dia jenis pekak lah tu. Ada juga UM ni ada deh. Saya ni ke bila kita moga kita mana ada tempat kita jenis OKU. Jenis OKU mana ada. OKU ni tiba-tiba saya pergi UM tu nak pergi jual. Dia blok dia. Satu blok tu ada kita masuk tu ada tempat. Adalah satu blok tu dia blok khas untuk OKU. Bawah dia tu ada OKU belakang. Ada hak buta, ada hak pekak. Ada hak belakang lah. OKU. Kita ni gak ketuk lah pintu. Ketuk pintu ni. Ketuk pintu ni. Lepas tu kita pun royak dia. Kita ada hak bisu. Kita pun ketuk. Kita ketuk pintu kan. Hak bisu ni dia tak pekak lah dia. Bisu dia pekak dia. Bisu dia pekak tapi dia boleh melihat kan. So saya pun kata saya akan ketuk pintu dia. Assalamualaikum. Saya jual buah potong ni. RM1 satu RM1 satu. Dia ni senyap je. Dia ni tak berapa nak ni. Saya ni kenapa dia ni tak bercakap ke? Lepas tu marilah seorang kawan dia ni. Adalah seorang kawan dia ni. Adalah yang lalu kawasan situ. Dia kata, dia memanglah tak bercakap. Muka dia bisu. Aloh lah. Aku ni nak dengar dia bercakap. Tiba masa, dia bisu. Bisu ada pekak, ada buta, ada situ, ada belakang. Itulah pengalaman. Tapi best lah. Sangat best. Bila mana kita jual dekat student ni, best lah. Student ni lapar. You pergi lah jual situ. Kalau you duduk KL ataupun you duduk berdekatan dengan kawasan pengajian, pergi. Itu peluang you tahu tak? Peluang. Pergi. Jangan tak pergi. Sebab gitu lah tahu tak. Kita tak tahu nak menjual siapa. Itulah sasaran kita tahu tak. Tapi you all kena ingat sasaran you all adalah student. So you all kena buat target ataupun packaging yang mampu milik lah. Tahu tak mampu milik. Barulah student tu syok nak beli. Kak ngaji sampai ijazah ke? Yes. Kos gapo kak ngaji dulu saya? Saya ngaji dulu. Mula-mula saya dapat tawaran syariah law. Aduh, syariah law lah. Lah ni kan kalau syariah law lah ni bukan gini dah ni. Assalamualaikum. Gitulah. Tahu tak? Syariah law peguam lah weh. So lepas pada tu saya tolak tu. Lepas tu saya dapat e-commerce, business e-commerce. So ada hikmah lah kata Allah kata bagi saya kos business e-commerce tu. Rupa-rupanya ada juga kata adalah kata bukannya lain bidang. Adalah bidang tu bersakut paut lah juga. Saya UiTM Negeri Sembilan sekarang. Buatlah bisnes tahu tak. Buat bisnes. Siapa hak student, you all duduk kawasan berdekatan. Alah. Boleh buat duit tahu tak. Boleh sangat-sangat. Sangat-sangat. Nak makan sedap lah weh. Mari lah. Marilah. Tapi ni banyak.
Masuk je. Dah oh. Eh? Dah. Tahu. Gitu. Masuk tu. Siapa you all duduk berdekatan dengan hospital ke? Duduk berdekatan dengan hospital pun boleh lah. You all jangan ingat PKP, you all tak boleh nak buat semua. Boleh. PKP boleh. Cuma cara kita je salah. Kita tak erti benda tu, tahu tak? Tak tahu. Sebenarnya boleh. Ada masalah. Nak dengan tak say je. Nak dengan tak nak je. Ni duk fikir macam mana aku nak menjual. Aku nak jual dekat siapa? Siapa aku nak jual ni? Tahu tak? You all duduk kawasan taman lagilah beruntung, tahu tak? Taman. You all bukan tak semestinya you all duduk dalam kawasan taman. You all dalam taman tu je. Dalam dekat kawasan tu pun you all boleh, tahu tak? Kawasan tu pun you all boleh. Tak ada masalah, tahu tak? Mari bagi pun. Betul. Hok pipi tak bang siapa? Daun ni akak kat pucuk ni. Kat pucuk beli lah kat pasar dia tu. Saya punya kerepek ketam dah sampai dah, nampak tu. Nampak tu? Nampak tu? Saya punya kerepek ketam. Saya punya kerepek ketam dah sampai dah. Okey. Saya punya kerepek ketam yang macam lagu ni deh. Yang ni. Yang mana yang dah book. Nanti saya akan saya akan post dekat you all. Jangan bimbang. Saya akan post. Sekarang ni tengah promo lagi. RM3.50. Siapa yang nak dapatkan, you all boleh WhatsApp terus tim saya deh. Benda ni dah sampai dah. So siapa yang join saya punya PJJ dapat free. Nanti tim saya akan, siapa yang join saya punya PJJ, you akan dapat free yang ni 3 sekali tu. Saya bagi kata, nanti tim saya akan minta nama, address dengan nombor telefon. Okey. Okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.